Okey, yang ini ialah video yang terakhir untuk tajuk pengekosan proses. Jadi video yang keempat, tajuk dia laporan kos pengeluaran. Jadi yang laporan kos pengeluaran ni sangat penting selalu keluar dalam exam. Kena tahu format dia. Jadi laporan ni actually ialah laporan yang menunjukkan ringkasan maklumat kos pengeluaran. Dia macam pengekosan tempahan kerja pada akhir proses. Bila barang itu sudah siap, dia akan sediakan satu dokumen kepada pihak pengurusan, macam melaporkan berapakah kos dia. Jadi untuk pengekosan tempahan kerja adanya lemparan kos kerja. Jadi untuk industri yang mengamalkan sistem proses pula, pengekosan proses, dia ada laporan kos pengeluaran. So, dia actually menunjukkan ringkasan maklumat kos pengeluaran untuk setiap jabatan. Jadi satu jabatan, satu laporan. Okay? Bagi sesuatu tempoh tertentu. Contoh dia untuk bulan Mac atau bulan Julai, dia biasanya sebulan sekali lah. Okay? Satu jabatan, satu laporan. Jadi apa kegunaannya? Seperti juga dengan lemparan kos kerja, dia digunakan oleh pihak pengurusan untuk mengawal pengeluaran. Okay, berapa perlu dikeluarkan dan juga kos setiap jabatan memproses. Jadi inilah kegunaan dia, penting dokumen ni. Jadi langkah-langkah penyediaan. Dalam STPM dia selalu suka keluar soalan macam langkah-langkah nak sediakan. Apakah langkah dia? So inilah langkah dia. Satu, perlu menentukan aliran unit fizikal. Dua, kena kira lepas sudah tentukan aliran unit fizikal, kita langkah kedua kena kira unit setara. Okay? Unit setara ada buku lain dia guna perkataan unit bersamaan. Sama juga maksud dia unit setara atau unit bersamaan. Jadi kalau untuk jabatan yang dua atau jabatan seterusnya, perlu adanya kolom kos pindah masuk. Dan langkah yang ketiga, lepas sudah dapat kira unit setara, langkah ketiga pula membuat analisis aliran kos. Okay, dengan menentukan kos untuk diakaunkan. Iaitu bila sudah kita akan kira berapakah unit, berapakah kos awal, kos semasa. Jadi dari situ kita dapat kira kos seunit setara. Okay. Langkah keempat, lepas you already got the cost seunit setara, langkah seterusnya kita membuatlah analisis jumlah kos. Okay. That mean kos yang telah diakaunkan. Okay, tadi langkah sebelum dia kos untuk diakaunkan. So once you got the cost untuk diakaunkan, langkah seterusnya menentukan kos yang telah diakaunkan. Iaitu menentukan kos unit siap dan kos kerja dalam proses akhir. Dan lepas tu sudah dapat tentukan, kita akan langkah seterusnya ialah membuat penyelarasan kos. So inilah contoh. Okay, dalam exam you tak perlu tunjuk contoh lah. You just enough just to get membuat just to write membuat penyelarasan kos. Yang ni contoh supaya anda faham apa erti dia penyelarasan kos. Iaitu memastikan kos yang input, iaitu kos untuk diakaunkan, adalah sama dengan kos yang telah diakaunkan, kos output dia. So yang ini, nilai yang ni kalau 20,000, sini pun kena 20,000 lah. So itu erti dia penyelarasan kos. Tu pastikan kos dia sama. Okay. Then last, sudah pastikan, sudah buat penyelarasan kos. Langkah yang last ialah menyediakan laporan kos pengeluaran jabatan. Satu jabatan, satu laporan. So inilah format dia, laporan kos pengeluaran. Format dia terlalu besar, nanti cikgu akan snap lah dalam grup. Ini ringkasan format dia. First, kena ada nama syarikat. Lepas tu
nama laporan ni, laporan kos pengeluaran jabatan apa. Jabatan A ke, jabatan B ke, atau jabatan nama jabatan tu. Jabatan memotong, jabatan memasang, okay, jabatan membentuk. So whatever jabatan nama dia untuk tempoh apa, bagi bulan Mac 2021. So very important, kena ada yang ni. Lepas tu seterusnya actually the whole laporan terbahagi kepada dua bahagian. Okay. Bahagian satu ialah tunjukkan jadual pengeluaran atau jadual kuantiti. So dalam dia kena ada jadual aliran unit fizikal, jadual unit setara. Jadi apa yang you sudah buat selama ni, you just combine saja. Put apa yang you sudah, remember you always kira mengikut jadual. So you just masuk dalam saja, dia sudah menjadi laporan. Okay, then the next bahagian ialah tentang jadual kos. That means you tunjuk apakah kos untuk diakaunkan. Remember the jadual you have learned already. Dan juga kos telah diakaunkan. Okay, macam mana dapatkan nilai kos unit siap kos. Jadi semua ini you sudah belajar. Apa yang you perlu ialah you just masukkan sahaja mengikut format laporan. Dan kerana ini adalah laporan, dia satu dokumen, jadi wajib kena lukis rangka. Kalau tak ada rangka in the exam STPM, you will get bagi maka jalan kerja saja. Kalau let's say the whole laporan is 20 maka, tapi kerana you tak letak rangka, nanti you hilang separuh of the maka. Maybe out of 20 you can get 10 marks saja kerana tak ada rangka. So penting sama juga dengan lembaran kos kerja, kad masa kerja, nota permintaan bahan, all this, kalau dia dokumen semua kena ada rangka. Okay? Kerana dia menunjukkan dia adalah laporan atau dokumen. Okay, dan seterusnya soalan STPM selalu suka tanyalah, okay, persamaan dan perbezaan di antara pengekosan tempat kerja dan pengekosan proses. So apakah persamaannya? Di sini ada 3 poin. Persamaannya, kedua-dua sistem mengguna asas yang sama untuk memperuntukkan kos. Okay, demi how you get the cost. Okay. Kos bahan langsung, kos buruh langsung dan kos overhead kepada produk. Kenapa dia nak peruntukkan kos? Kerana nak mengirakan kos seunit produk. Contoh dia macam mana dia memperuntukkan kos bahan, kos buruh menggunakan kad tiket. Okay, untuk mendapatkan kos buruh langsung, menggunakan nota permintaan bahan, menentukan kos bahan. So dia semua menggunakan asas yang sama, tak kisah dia tempat kerja atau proses. Poin yang kedua pula, kedua-dua sistem menggunakan satu set akaun perkilangan yang sama. Okay, demi kalau you tengok akaun dia sama, seperti ada juga akaun kerja dalam proses, ada juga akaun overhead kilang, ada juga akaun inventory bahan mentah, akaun inventory barang siap. Jadi satu set akaun perkilangan yang sama. Apa yang kita buat sekarang ialah semua akaun-akaun kilang. Dia tak sama dengan akaun yang you belajar masa semester 1. So this one is akaun perkilangan. Poin yang ketiga pula, kedua-dua sistem melibatkan aliran kos yang sama. That's why cikgu kata jurnal dia sama. Kalau dia sudah siap, dia pindah keluar, kita kredit akaun KDP. Kalau sudah siap nak jual kepada customer, sudah boleh sedia untuk jual, dan kita akan kredit KDP dan masuklah inventory barang siap. So kalau sudah jual, dan kita kredit pula inventory barang siap, masuk pula akaun KDP, kos barang dijual. Jadi aliran kos dia masuk keluar semua adalah sama. Okay, dalam penyediaan akaun perkilangan tu.
So inilah 3 poin menunjukkan persamaan di antara tempahan kerja dan proses. Dan apa pula perbezaan dia? Okay, perbezaan dia di sini cikgu bagi 5 aspek. Biasa soalan akan tanyalah 2, ada 3, ada 4, tak sampai 5. So actually kalau 3, 4 pun sudah cukup actually. So kita tengok aspek dari segi jenis produk. Kalau tempahan kerja, produk yang dihasilkan adalah berbeza antara satu sama lain kan, bergantung kepada spesifikasi pelanggan. Kalau dia proses pula, pengekosan proses, produk yang dihasilkan adalah sama. Okay. Jadi ini berbeza, setiap produk ini adalah sama. Macam tepung, semua tepung. Satu kilang semua buat tepung. Kita tengok berbeza dari segi kaedah pengeluaran pula. Kalau tempahan kerja, dia melibatkan pengeluaran produk satu unit. Kadang-kadang yang firma tu dapat projek untuk buat satu unit panggro. Satu unit special for that pelanggan. Okay, ataupun dalam satu kelompok unit. Maybe like our school, college kita nak order, nak buat tempahan untuk t-shirt 300 helai. So dalam satu kelompok unit. Tapi untuk pengekosan proses pula, dia melibatkan pengeluaran produk yang secara berterusan, continuous, tak berhenti the whole year. Ada kilang elektronik 24 jam. Okay, bekerja, tak berhenti dengan kuantiti yang banyak, yang besar-besaran. Okay, so there's a difference. Ini boleh satu unit atau kelompok kecil, ini ialah secara besar-besaran dan secara berterusan. Kalau yang ni, once ada customer order, minta buat satu panggul, lepas siap-siaplah, dia tak teruskan. Tapi ini berterusan dan kuantiti besar-besaran. Dan poin yang ketiga pula, pengumpulan kos, macam mana dikumpulkan kos supaya kos produk dapat dikira. Yang ni pula kos dikumpul mengikut tempahan kerja. Okay, kerja ada 4 kerja, dia dikumpul secara berasingan. Untuk pengekosan proses pula, kos dikumpul mengikut jabatan-jabatan yang memproses produk itu. So kos jabatan A dikumpul, lepas tu apa yang kumpul di jabatan A pas pula kepada jabatan B. So dikumpul mengikut jabatan-jabatan. Poin yang keempat pula dari segi dokumen. Untuk tempahan kerja, yang ni adalah dokumen penting, lemparan kos kerja. Okay, ialah dokumen penting menunjukkan pengkumpulan kos mengikut kerja. Dan dokumen penting untuk proses pula ialah laporan kos pengeluaran jabatan. Satu jabatan, satu laporan. Yang ni pula satu kerja, satu lemparan kos kerja. Jadi laporan kos pengeluaran jabatan pula ialah dokumen sumber utama untuk industri yang mengamalkan pengekosan proses untuk mengumpul kos. Satu dokumen untuk mengumpulkan kos bagi setiap jabatan, okay, yang memproses. Dan poin yang kelima, pengiraan kos produk. Macam mana kos produk dikira, kos seunit produk dikira kos seunit produk dikira mengikut kerja dalam lemparan kos kerja. Dalam lemparan kos kerja kan pada akhir dia, once you show the setiap kos, lepas tu pada akhir lemparan kan you tunjukkan macam mana kos seunit produk dikira. Dan untuk pengekosan proses pula, kos seunit produk dikira mengikut jabatan. Okay? Kos seunit berapakah untuk jabatan A. Lepas tu kos itu akan pindah ke jabatan B. So kos seunit produk dikira mengikut jabatan dalam laporan kos pengeluaran jabatan.